يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Sadaqallahul Azim. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa, campakkan tongkatmu. Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan dengan sihir mereka. Maka sabitlah kebenaran mukjizat Nabi Musa dan batallah sihir yang mereka telah lakukan. Oleh itu kalahlah Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya di situ. Dan kembalilah mereka dengan keadaan yang hina. Dan kemenangan Nabi Musa menjadikan ahli-ahli sihir itu dengan sendirinya merebahkan diri mereka sujud sambil berkata, kami beriman kepada Tuhan sekalian alam, iaitu Tuhan bagi Nabi Musa dan Nabi Harun. Fir'aun berkata, patutkah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya ini adalah perbuatan tipu daya yang kamu lakukan dalam bandar ini kerana kamu hendak mengeluarkan penduduknya daripadanya. Oleh itu kamu akan mengetahui akibatnya. Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan berselang. Kemudian aku akan memalang kamu semuanya. Mereka menjawab, sesungguhnya kami tidak gentar kerana kepada Tuhan kamilah kembalinya kami dan hanyalah kami mengharapkan keampunan dan rahmat-Nya. Dan tidaklah engkau, hai Fir'aun, marah dan bertindak menyiksa kami, melainkan kerana kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika sampainya kepada kami, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, limpahkan kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan Islam, berserah bulat-bulat kepadamu. Masih lagi dalam penafsiran kita Suratul A'raf, surah yang ke-7 pada juzuk yang ke-9 pada ayat yang ke-117 hingga 126 yang menceritakan tentang apa yang berlaku antara Musa AS dengan ahli sihir yang menjadi
khadam-khadam kepada Fir'aun dalam mengalahkan Nabi Musa AS. Sebagaimana yang kita telah sebut semalam, apabila Nabi Allah Musa menyeru Fir'aun supaya beriman kepada Allah dan membawakan hujah-hujah dan keterangan serta mukjizat. Ketika mana Nabi Musa menunjukkan dua mukjizat, itu mukjizat tongkat dan juga mukjizat cahaya terang benderang daripada tangannya, maka para menteri Fir'aun berkata bahawa Musa ini ahli sihir, kita kena lawan dia. Lalu mereka mengarahkan supaya dicari ahli-ahli sihir di seluruh negara Mesir. Dikumpulkan. Dan Nabi Allah Musa AS mencabar kalau benar ia sihir untuk dihadapinya pada hari pertemuan atau hari perayaan yang utama yang disambut oleh Fir'aun yang dikenali sebagai Yaumuz Zinah. Di mana Fir'aun dia ada sambutan yang disebut sebagai hari utama negara. Kalau kita sebut hari merdeka ataupun kita menyebut hari tertentu, Fir'aun mereka ada satu hari namanya hari Zinah, Yaumuz Zinah. Pada hari di mana Fir'aun, para menteri akan keluar menunjukkan kebesarannya untuk diraikan oleh rakyat. Maka Musa mencabar supaya diadakan pertandingan ini bagi membuktikan kebenaran mukjizat Nabi Allah Musa AS bahawa ia bukan sihir, ia mukjizat. Pada waktu, iaitu waktu duha. Saya cabar baik, waktu duha kita jumpa di khalayak ramai. Bawalah sebanyak mana pun ahli sihir yang kamu nak bawa. Berhubung dengan bilangan ahli sihir yang dibawa oleh Fir'aun bagi melawan Nabi Musa, di sana ada beberapa riwayat. Namun riwayat yang ramai para ulama cenderung riwayat Ibn Abbas yang menyatakan jumlah mereka ialah 70 orang. Ada yang mengatakan seramai 80,000 ahli sihir dibawa untuk lawan Musa. Ada yang mengatakan 70,000. Ada yang mengatakan 30,000. Ada yang mengatakan 19,000 ahli sihir. Ada yang menyatakan bahawa 10,000 ahli sihir. Tetapi sebahagian ulama, dan ini pendapat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dibawa seramai 70 ahli sihir yang terkenal, yang akan melawan Nabi Musa untuk mencampakkan ataupun mencampakkan tongkat-tongkat dan tali mereka. Sebelum ini kita dah sebut semalam bagaimana Musa menyuruh ahli sihir supaya campak dulu. Ketika mana ahli sihir berkata, apakah kami campak dulu atau kamu? Lalu kata Musa, sila campak dulu. Oleh kerana ahli sihir ini mengharapkan balasan di sisi Fir'aun, kedudukan, harta benda, upah, maka mereka ini saling menunjuk siapa yang mahir dalam sihir. Dan mereka ini saling berlomba untuk mempamerkan sihir mereka. Nak jadi orang pertama dan orang awal. Supaya menarik perhatian Fir'aun. Kalau tujuan ahli sihir ini lebih kepada untuk menarik perhatian Fir'aun. Sebab mereka menagih janji di sisi Fir'aun untuk mendapat upah yang lumayan atau kedudukan yang mulia. Maka Fir'aun janji, okey, kalau kamu boleh kalahkan Musa. Dalam keadaan ahli sihir belum pernah tengok tongkat Nabi Musa berbanding Fir'aun pernah tengok sekali. Fir'aun pernah tengok bila Musa pergi jumpa Fir'aun dalam istana dan menunjukkan mukjizat ini sebagai tanda dia Rasul. Ahli sihir tidak ada maklumat. Cuma menganggap seperti, sebab dia ada satu perkampungan di Mesir yang dikenali sebagai perkampungan ahli sihir. Yang hari ini dalam wilayah namanya wilayah Alminia. Dan salah seorang guru kami berasal daripada wilayah tersebut. Jadi hujung Mesir. Wilayah ini terkenal dengan ramainya ahli sihir. Sehinggalah ke hari ini. Artinya Mesir, walaupun dah menjadi negara Islam, ataupun negara yang majoriti umat Islam, namun pengamalan sihir masih wujud. Dan ahli sihir masih ada. Praktikan sihir. Dan ada yang terkenal. Sampai peringkat dunia terkenal mengamalkan ataupun mempraktikkan ilmu sihir. Kerana dia macam orang kata ini ilmu orang kampung. Semua orang tahu. Macam sebut ilmu kopok lekor, semua pandai buat kopok lekor. Macam itulah.
Atau kita sebut ni perkampungan Bugis semua yang pandai buat burasak. Atau kita sebut ni perkampungan Jawa semua pandai buat tempe. Handmade semua. Sama juga ni perkampungan sihir, semua pandai sihir. Dan itu menjadi suatu pertandingan sesama mereka. Maka dikumpulkan ahli sihir ini datang. Pada hari pertemuan gergasi besar. Kerana Fir'aun yakin dia boleh menang. Sebab dia dah kumpul yang terbaik. Atas nasihat menteri-menterinya, mereka telah menyaringnya, mereka telah menemuduganya, mereka telah melihat satu persatu siapa yang paling hebat. Maka semuanya ini meyakinkan Fir'aun dia akan menang. Sebab Fir'aun ni sebenarnya dia tak pandailah merintah sangat. Dia bergantung pada menteri dia. Khususnya Haman. Amat dengar Haman. Sebab itu nama Haman disebut dalam Quran. Kerana peranannya besar. Bahkan dialah yang menangguhkan Fir'aun waktu Fir'aun nak beriman kepada Allah. Dia punya psycho dia sampai Fir'aun boleh ikut dia. Maka ini Haman sehingga Allah sebut nama dia. Kerana Allah takkan sebut nama saya saja. Pasti dia peranan besar. Sebesar peranan Fir'aun. Kerana Fir'aun hampir mengalah. Tapi Haman sentiasa meniupkan ataupun kita katakan mengampu supaya Fir'aun merasa dia paling besar dan agung. Maka bila ahli sihir ini dibawa daripada seluruh pelosok Mesir dan menghadap Nabi Allah Musa, dan mereka telah mencampakkan tongkat-tongkat dan tali-tali mereka. Bayangkan kalaulah kita ambil pandangan yang paling sikit yang menyatakan 70 orang ahli sihir. Dengan 70 tongkat, dengan 70 tali, dah banyak dah nampak. Maka Musa AS merasa gerung seketika. Gerung sebagai satu fitrah manusia. Kerana para Nabi dan para Rasul, walaupun mereka Nabi dan Rasul, sifat-sifat manusia masih ada. Sifat-sifat manusia masih ada seperti lapar, seperti penat, seperti marah, sifat-sifat itu ada. Namun sifat-sifat mereka terpimpin. Ya, kalau marah mereka bukan marah macam kita lah. Marah yang terpimpin. Tapi sifat itu sifat manusia. Kalau tidur, ya tidur yang terpimpin. Tak adalah tidur telajak subuh gajah macam kita. Lapar yang terpimpin. Tak adalah lapar sampai cenderung nak mengambil yang haram, tidak. Tapi sifat-sifat manusia ada kepada para Nabi. Alaihissalam. Ingin berkahwin, ingin punya anak. Maka Allah berfirman untuk menenangkan Musa. Wa auhayna ila Musa, dan kami mewahyukan kepada Musa. An alqi asaq, supaya dia mencampakkan tongkatnya. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Tiba-tiba tongkat Nabi Allah Musa AS ini menelan semuanya. Ni yang ular-ular depan ni, yang daripada tongkat ahli sihir, tali-tali ahli sihir, semuanya ditelan sehingga hilang benda tu. Maka ini mengejutkan ahli sihir. Kerana berapa sebab? Pertama, yang Musa buat ini bukan sihir. Yang kedua, sifat tongkat tadi membentuk ular yang besar. Sedangkan ahli sihir banyak menggunakan helah. Ini ular betul. Dan yang ketiga, sifat ular tadi yang menelan dengan begitu lahap. Bukan telan selur-selur tu, ditelan lahap terus habis. Menggerungkan dan menakutkan mereka. Maka orang ramai melihat bukan sekadar kekalahan ahli sihir. Bukan kekalahan Fir'aun. Kerana Fir'aun yakin dia menang. Bukan menzahirkan kebenaran. Yang selama ini tak ada orang berani lawan Fir'aun, dan sebahagian besar bangsa Kipti, yakni bangsa Fir'aun, mengkagumi Fir'aun. Buat kali pertama mereka melihat bagaimana Fir'aun dapat malu besar. Kalah dan tak mampu berbuat apa-apa. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, faja'alat la tamurru bi syai'in min hibalihim wala min khashabihim illa iltaqamathu. Maka tongkat Nabi Allah Musa, dia menelan setiap tali-tali dan tongkat-tongkat yang dicampakkan oleh ahli sihir. Fa'arafatis saharatu anna hadha syai'un minas sama' laysa bisihrin fakharu sujjada. Dan tahulah ahli sihir bahawa ini bukanlah ilmu sihir, tapi ilmu dari langit. Ini mukjizat daripada langit. Maka kata Allah, fa waqa'al haq, maka zahirlah kebenaran. Wa batala ma kanu ya'malun, dan terbatallah apa yang telah mereka lakukan. Yang dimaksudkan apa yang telah mereka lakukan ialah
pandangan mereka terhadap sihir terbatas, Zuhair. I'tiqad mereka selama ini tentang kehebatan sihir. Bahkan memang Firaun menggunakan sihir sebagai salah satu kekuatan negara dia. Satu cara dia mengancam rakyat-rakyatnya untuk menunjukkan bahawa dia berkuasa. Tiba-tiba hari ini, ilmu yang paling diagungkan di Mesir, ilmu sihir, seperti tidak ada nilai lagi. Kerana itu Allah menyebut fawaqa'al haq, kebenaran itu menindih kebatilan. Umpama batu besar yang menindih benda yang tertentu sehingga melenyekkannya, sehingga meranapkannya, sehingga tidak ada apa melainkan nampak batu itu yang besar, melainkan melihat mukjizat Nabi Allah Musa yang hebat. Faghulibu, lalu mereka dikalahkan. Siapa dikalahkan di sini? Semua. Firaun kalah. Para menteri Firaun yang berkata Musa bawa sihir kalah. Ahli sihir kalah. Dan penyokong-penyokong Firaun. Sebab penyokong-penyokong Firaun sentiasa bersama Firaun. Mereka membenci Nabi Musa kerana Musa daripada Bani Israel. Tapi hari itu kata Allah faghulibu, semua kalah. Allah tak sebut Firaun kalah, Allah tak sebut Haman kalah. Allah sebut semua kalah. Siapa yang dimaksudkan semua kalah? Kerana mereka mendukung satu proksi yang sama. Mereka mendukung suatu agama yang sama, iaitu agama Firaun, menyembah Firaun. Mempertuhankan Firaun, menganggap Firaun ini sumber kekuatan, sumber kekuasaan. Akhirnya hari ini semua kalah. Wanqalabu sagirin, mereka menjadi orang-orang yang hina. Ini sampai tak terkata apa-apa. Manakala ahli sihir pula Allah sebut. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Maka ahli sihir itu sujud membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia melihat kebenaran. Kebenaran tadi mendorong dia untuk sujud kepada Tuhan sekalian alam. Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Bayangkan, hinanya Firaun hari itu, ahli sihir yang dianggap akan menaikkan namanya, memenangkan dia, tiba-tiba kalah. Satu hal kalah. Yang kedua pula terus sujud. Dan berkata kami beriman pada Tuhan sekalian alam. Tidak cukup dia kata Tuhan sekalian alam. Dia sebut Tuhan Musa dan Harun. Sebab bila sebut kami sembah Tuhan sekalian alam sebab Firaun mendakwa dia Tuhan. Maka Firaun kata, itulah sembah akulah tu. Tetapi bila Allah menyebut, ahli sihir ini berkata, Allah menceritakan kata-kata ahli sihir tadi, mereka berkata, qalu amanna birabbil alamin, kami beriman Tuhan sekalian alam. Siapa Tuhan sekalian alam itu? Rabbi Musa wa Harun. Tuhan Musa, Tuhan Harun. Kerana selama ini ahli sihir menganggap bahawa Firaunlah Tuhan sekalian alam. Firaunlah yang menjaga alam. Maka kalau ahli sihir ini cuma berhenti pada perkataan kami menyembah, kami beriman pada Tuhan sekalian alam, maka masih lagi memberi kekeliruan kepada pengikut-pengikut Firaun. Yang dimaksudkan Tuhan mana? Apakah ahli sihir ini sujud kerana takut Firaun muka pada dia? Sebab kalah? Mungkin juga. Maka ahli sihir ini pun sujud, minta belas ihsan Firaun, jangan hukum dia sebab kalah dengan Musa. Sebab itu kata kami beriman pada Tuhan sekalian alam. Jawapannya tidak. Sebab ahli sihir ini yang beriman ini berkata, kami beriman Tuhan sekalian alam, Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Ini bukan mempertuhankan Firaun. Tuhan yang dipertuhankan oleh Musa AS dan juga oleh Harun AS. Maka ini menambahkan kemarahan Firaun. Bayangkan malu campur marah. Sedangkan orang tu ada kuasa. Dimalukan di khalayak ramai. Kemudian marah pula dengan tindakan ahli sihir. Bayangkan 70 orang ni semua sujud serentak. Dia bukan seorang sujud ni. Tak, dia serentak. Sebagaimana imam bila berkata Allahu Akbar, maka turun semua makmum sujud. Ini suasana yang menggerungkan Firaun. Firaun bimbang-bimbang rakyatnya turut sujud. Dia pengaruh tadi. Ini kalau kita ambil pandangan Ibn Abbas yang kata 70 orang. Kalau pandangan yang menyatakan 80,000 orang, atau pandangan yang menyatakan 30,000, bayangkan kalau 30,000 sujud. Ini menjadikan Firaun bertambah marah. Maka apa kata Firaun? Qala Firaun. Firaun berkata, amantum bihi, kamu beriman dengan Musa qabla an adzana lakum, sebelum aku izinkan kamu. Sebab dasar pemerintahan Firaun, apa benda pun nak buat kena izin dia. Kena mesti dia izinkan. Tak izin tak boleh. Sebab dia menganggap dia berkuasa mutlak. Dia tidak pernah memberi kebebasan pada rakyatnya untuk buat itu dan ini, melainkan dengan peraturan dia. Tiba-tiba
ahli sihir ini beriman kepada Allah. Sujud kepada Allah. Sujud kepada Tuhan yang disujud oleh Musa dan Harun. Lalu Fir'aun berkata, apakah kamu beriman dengannya? Sama ada maksud beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan Harun. Sebelum aku mengizinkan kamu melakukan demikian. Inna hadha lamakru makartumuh. Ini barangkali kamu berpakat. Aku rasa kamu ni wahai ahli sihir pakat dengan Musa. Litukhriju minha ala, untuk kamu menghalau penduduk negeri ini keluar, lari meninggalkan aku. Fasawfa ta'lamun, kamu akan tahu. Bila Fir'aun, dia dah kalah, dia dah malu, maka bagaimana cara dia buat? Dia menuduh dan memfitnah. Dia kata, barangkali kamu ahli sihir dah pakat dengan Nabi Musa untuk tipu aku. Kamu pakat. Walhal, tuduhan melulu Fir'aun ini, dia ketahui oleh rakyat, ini tak betul. Kenapa? Pertama, ahli sihir ni tak pernah jumpa Nabi Musa. Sebab dia ambil daripada perkampungan dalaman. Nabi Musa tak pernah jumpa ahli sihir ni. Yang kedua, pegawai-pegawai Fir'aun sendiri yang pilih. Pegawai-pegawai Fir'aun yang pergi ke satu tempat ke. Ni ambil. Untuk lawan dengan Musa. Tiba-tiba bila Fir'aun sudah kekeringan hujah, kontang hujahnya, untuk menutup malunya, menutup kekalahannya, maka dia cuba memperbodohkan kaumnya dengan tipu dayanya. Kerana setiap orang berkuasa cuba beri hujah untuk menipu rakyatnya yang dianggap bodoh. Sebab ramai orang berkuasa dengan rakyat dia bodoh. Maka dia bagilah hujah yang murah-murahan. Hujah murahan supaya rakyat tak payah fikir banyak. Betul kot. Bila Fir'aun kata ini, ahli sihir ini dah pakat dengan Nabi Musa untuk menjatuhkan aku, sebab itu dia buat kalah. Padahal Nabi Musa tak pernah jumpa dengan ahli sihir. Yang kedua, yang memilih ahli sihir ini datang bukannya Musa. Kalau kita kata pakat, Musa makna Musa pernah jumpa. Kalau kita katakan mereka pakat, artinya bukan pegawai itu yang pilih, Musa yang pilih. Baik, saya nak lawan orang ni, lawan orang ni. Dan ahli sihir ini pula meminta kedudukan di sisi Fir'aun. Fir'aun, kalau kami menang, kami nak duit banyak sikit. Kami nak pangkat. Dan mereka begitu teruja. Dan bila mereka mencampakkan tongkat dengan keadaan mereka teruja. Tidak ada tanda-tanda mereka berpakat dengan Nabi Musa. Dan waktu mana mereka terkejut dengan tongkat Nabi Musa, menyebabkan mereka sujud kepada Allah SWT tanpa mempedulikan amaran Fir'aun. Padahal kalau mereka berkonspirasi, tidakkah mereka tahu mereka berkonspirasi depan Fir'aun yang gagah, yang tenteranya banyak, yang boleh menjatuhkan hukuman. Maka tak mungkin orang konspirasi berani depan-depan macam tu. Lainlah kalau Fir'aun dah lemah atau sebagainya. Fir'aun masih kuat. Dia cuma kalah dalam hujah dia. Tenteranya ramai. Kekuatan rajanya masih kukuh dan utuh. Cuma hujahnya dia kalah. Maka dia masih boleh menggunakan kekuatan. Maka tak mungkin mereka itu menzahirkan keadaan begini. Melainkan ada sebab yang lain. Lalu kata Fir'aun, la uqatti'anna aydiyakum, akan kupotong tangan-tangan kamu. Wa arjulakum, kaki-kaki kamu. Min khilafin, secara bersilah. Yang ni aku potong kaki kanan, tangan kiri. Yang ni tangan kanan, kaki kiri. Semua aku potong. Summa la usallibannakum ajma'in, kemudian akan kusalib kamu. Perkataan salib di sini perlu kita tahu, orang yang pertama disalib, walaupun orang Kristian kata Nabi Isa, bukan. Yang pertama disalib ialah ahli sihir Fir'aun. Kerana beriman pada Allah. Disalib dan dipotong tangan dan kakinya. Fir'aun lah orang pertama yang salibkan orang. Fir'aun yang pertama. Sebenarnya salib ini dia bukanlah tanda agama, tak ada. Walaupun orang-orang Kristian menjadikan ia tanda agama, tanda salib. Salib ini tak ada kaitan dengan agama. Even tak ada kaitan dengan agama Kristian. Sebab itu bila nanti akhir zaman, Nabi Isa turun, dia akan pecahkan salib. Sebab salib ni tak ada kena-mengena. Nabi Isa akan turun, yukassirus salib. Dia akan mematah-matahkan salib. Tapi aneh, penyelewengan agama berlaku sehingga salib dianggap barang suci. Salib ni alat. Macam kita sebut mikrofon, ni alat untuk bercakap. Tiba-tiba ada orang sembah mikrofon pula. Dia pelik lah. Dia alat. Umpama sejadah, itu alat untuk kita sujud. Tiba-tiba orang gunakan sejadah untuk sujud sejadah misalnya. Dia sujud pada sejadah tu. Jadi ini penyelewengan. Salib ini ialah satu cara untuk hukum orang. Bukan dalam Islam memang ada salib untuk hukum orang, khususnya orang yang dihukum sebagai muharibin.
Muharibin ini perompak. Sebagaimana kita dah bahaskan ayat sebelum ini dalam surah Al-Ma'idah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ardil fasad. Sesungguhnya balasan orang yang memerangi Allah dan Rasul dan melakukan kerosakan di muka bumi, maksudnya merompak, balasan mereka ialah disalib. Disalib mereka. Dipotong tangan dan kaki mereka. Kalau kesalahan, tengok. Kalau kesalahannya merompak dan membunuh, maka mereka ini akan dibunuh. Kalau kesalahan cuma mencuri, dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Sambil disalib mereka. Hukuman ini, kita katakan batang salib itu, dia asalnya tak ada kaitan dengan agama apa pun. Tiba-tiba bagaimana Kristian menyeleweng jadikan salib sebahagian tanda agamanya. Dan Islam, dalam kaedah ilmu akidah Islam, kalau mana-mana benda yang diagamakan oleh mana-mana agama, maka Islam mengharamkan kita umat Islam bertasyabbuh menyerupai mereka. Walaupun asalnya itu bukan benda agama. Tapi bila ia diagamakan supaya kita ni nampak jati diri kita orang Islam, maka kita tidak akan menyerupai mereka. Lalu mereka ini disalib fi juzu'in nakhli, iaitu pada batang-batang pokok kurma. Pada batang pokok kurma, kononnya untuk menjadi pengajaran dan menakutkan orang ramai. Kita lihat bagaimana waktu Firaun mengancam, dan memang Firaun buat. Dia akan bunuh, sebelum bunuh dia akan potong tangan dan kaki bersilang. Kemudian disalib dan dibunuh dan dibiarkan mayat. Lalu apa jawab ahli sihir yang beriman? Qalu inna ila rabbina munqalibun. Firaun nak buat apa buatlah. Kita semua akan pulang pada Tuhan. Perkataan ini menafikan lagi ketuhanan Firaun. Yang pertama, bila mereka kata kami menyembah Tuhan sekalian alam, Tuhan Musa, Tuhan Harun. Satu. Yang kedua, ahli sihir yang beriman ini berkata lagi, wahai Firaun, kita semuanya akan pulang pada Tuhan sekalian alam. Inna ila rabbina munqalibun. Kita semua. Kepada Tuhan kita akan kembali. Kamu kembali pada Tuhan, kami akan kembali pada Tuhan. Satu, jawapan ahli sihir yang beriman. Wa ma tanqimu minna. Maka ahli sihir beriman bercakap lagi. Lihat mulianya ahli sihir. Yang dahulu menjadi jurutakak Firaun, akhirnya dia menjadi jurucakap dalam wahyu. Dia bercakap dengan wahyu Allah. Yang asalnya sombong, mengharapkan pangkat di sisi Firaun, akhirnya sujud kepada Allah mengharapkan syurga dan redha-Nya. Yang asalnya cuma nak dunia, akhirnya nak akhirat dan juga keredaan Allah Ta'ala. Lihat bertukar watak. Ketika membawa tongkat dan tali dalam keadaan sombong, takabur, ingin mendapat kedudukan di sisi Firaun, tiba-tiba bila zahir kebenaran, mereka tu sujud, merendah diri, mengharapkan syurga Allah dan keampunannya. Diriwayatkan atau diceritakan bahawa ketika mana ahli sihir ini sujud, beriman kepada Musa, mereka melihat Allah membuka kepada pandangan mereka itu syurga dan tempat duduk mereka. Lalu mereka dah seronok. Dan mereka tak peduli walau diancam oleh Firaun, sehingga mereka berkata dalam ayat yang lain, surah Asy-Syu'ara, qalu la dhair inna ila rabbina munqalibun inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Lalu ahli sihir menjawab ketika Firaun mengancam untuk membunuhnya, la dhair, tak ada masalah. La dhair, tak ada masalah. Mereka langsung tak takut. Selama ini mereka hidup takutkan Firaun. Lihat, sehari je mereka kenal Allah, mereka sudah tidak takutkan sesiapa melainkan Allah. Mereka sudah mendapat ilmu makrifat yang cepat. Kenapa mereka mendapat ilmu makrifat secepat ini? Kerana mereka benar-benar membenarkan kebenaran yang datang daripada Nabi Musa AS. Tanpa ragu-ragu lagi. Dan mereka berada, nak tunjuk mereka tidak hipokrit. Mereka berada di hadapan Firaun, mereka sanggup untuk menunjukkan keyakinan mereka itu. Bukan lepas habis mandi baru beriman. Tak ada. Mereka zahirkan ketika itu juga. Inna ila rabbina munqalibun. Kita semua akan pulang kepada Tuhan kita. Inna natma'u. Dan kami amat mengharapkan an yaghfira lana rabbuna. Allah ampunkan dosa-dosa kami. An kunna awalal mu'minin. Dan kami nak jadi orang pertama beriman. Kalau sebelum ini dia mengharapkan kedudukan di sisi Firaun, harta di sisi Firaun, sekarang berubah mengharapkan keampunan di sisi Allah Ta'ala. Lalu ahli sihir ini berkata, wa ma tanqimu minna, wahai Firaun, kami tahu kenapa kamu marah sangat. Illa an amanna bi ayati rabbina, sebab kami beriman dengan ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah ini lamma ja'atna,
telah datang pada kami. Kami nampak. Kami nampak Musa ini benar, Harun ini benar. Kerana pada hari pertandingan Musa bergandengan dengan Harun alaihissalam. Berhadapan dengan Firaun dan ribuan rakyat yang menyokongnya. Bayangkan Musa tak takut, dia pergi berdua je. Sebab ini kebenaran. Kerana orang kalau pegang kebenaran, dia tak perlu ramai orang menyokong. Tapi orang kalau tak pegang kebenaran, dia kena ramai orang menyokong, itu pun dia belum kuat. Kebenaran terlalu kuat. Kalaupun dia datang bersendirian, dia tetap kuat. Bila kebenaran itu datang dalam hati kita, kita tak takut sesiapa. Sebab apa? Sebab kebenaran itu datang dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Maka jangan kamu ragu-ragu. Rabbana, lalu ahli sihir ini terus diilhamkan oleh Allah untuk berdoa. Dan doa ini dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Lihat bagaimana mereka diangkat mendadak. Ketika mana mereka kufur, tak dapat tinggi pun. Walaupun telah dipilih oleh Firaun, pun tak dapat banyak pun. Lihat ketika mana mereka beriman, Allah lapangkan segala kebaikan mereka. Allah angkat kedudukan mereka. Allah muliakan mereka sehingga hari kiamat. Sehingga hari ini kita tengok, hari ini kita baca kisah mereka. Mereka berdoa pada Allah. Rabbana, Tuhan kami, afril alaina sabra. Penuhkanlah hati kami dengan sifat sabar. Wa tawaffana muslimin, dan matikan kami dalam keadaan Islam. Ini doa yang agung yang disebut oleh ahli sihir yang beriman. Yang kesemua mereka 70 orang ni mati. Mati dalam satu masa. Ditambak, diikat, disalib pada batang-batang kurma, disilang kaki dan tangan, dipotongnya, lalu dibunuh mereka. Tetapi Allah telah membuka hijab untuk mereka melihat syurga dan tempat kedudukan mereka. Bila Firaun membunuh mereka dan didapati ahli sihir tanpa merayu, tanpa meminta Firaun mengasihani mereka, ini menjatuhkan lagi reputasi Firaun. Sebab selama ni bila sebut Firaun, semua orang mengayu, takut. Tiba-tiba di sini tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Bahkan mereka berkata dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, faqdi ma anta qad, innama taqdi hazil hayatad dunya. Wahai Firaun, kamu nak hukum-hukumlah. Kamu cuma hukum di dunia. Nanti akhirat kelak yang menghukum kita semua ialah Allah. Sehebat mana pun raja, sehebat mana pun orang berkuasa, dia cuma hukum kat dunia. Akhirat kita balik sama-sama dan Allah akan mengadili kita dan hukum kita. Bayangkan rakyat Firaun, ini berlaku di khalayak ramai secara langsung. Bukan siaran tertunda. Secara langsung, rakyat Firaun tengok keberanian ahli sihir. Yang bermula kekalahannya kepada keberaniannya melawan Firaun. Cerita Al-Quran mula fokuskan kepada ahli sihir dengan Firaun. Bukan lagi Musa dengan Firaun. Sudah bertukar watak hero-nya. Kenapa? Kerana hebatnya watak ahli sihir yang beriman. Dia dapat kebenaran, dia terus ikut, turut, sujud dan tunduk. Dan terus dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Yang sebelum ini dia mengharapkan apa yang ada di sisi Firaun. Terus dia mengharapkan akhirat. Yang selama ini dia mengharapkan dunia. Terus dia rasa cinta untuk bertemu dengan Allah. Akhirnya dia kehebatan ahli sihir Firaun. Yang akhirnya beriman. Dan tamat kisahnya di sini untuk menceritakan kembali watak utama dalam ayat yang kita bacakan. Itu Nabi Allah Musa AS dengan Firaun dan pemimpin-pemimpin Firaun yang sentiasa menjadi tulang belakang. Macam saya katakan, Firaun ni tuan-tuan, dia tak pandai merintah, dia mengharapkan menteri kabinet dia. Khususnya Haman. Kerana itu Allah sentiasa menyebut pemimpin di kalangan, pemimpin-pemimpin yang menyokong Firaun. Allah tak sebut Firaun seorang dia. Pemimpin-pemimpin mereka, menteri-menteri mereka, untuk menunjukkan seorang pemimpin itu baik bila menteri kiri kanannya baik. Kalau kiri kanan tak baik, dia pun sama jahat. Kerana itu bila Umar bin Abdul Aziz hantar surat kepada salah seorang ulama, sebaik saja dia menjawab jawatan khalifah, kita nasihatkan aku. Lalu ulama ini pun tulis surat dan berkata, wahai Amirul Mukminin, lihatlah siapa sekeliling kamu. Kalau sekeliling kamu baik, kamu akan memerintah dengan dia. Kalau sekeliling kamu tidak baik, maka kamu sama macam orang dulu. Sama. Ini lihat, ini rahsia pemerintahan. Rahsia pemerintahan bukan orang tu je baik. Siapa sekelilingnya? Firaun, kerana sekelilingnya semua jahat. Atas saya kata Firaun pernah akur dengan kebenaran Musa. Tapi dia keliling dia nasihat, jangan macam tu.
Tuanku jangan macam gitu, kita buat macam ni, buat macam ni. Tu beri cadangan macam-macam ni. Maka Firaun tu disombongkan oleh pada pemimpin kiri kanan. Jadi ini pengajaran penting juga untuk kita. Kita sendiri tuan-tuan, dalam buat keputusan pun kita tengok siapa kiri kanan kita. Kalau kiri kanan kita orang baik, insya-Allah keputusan kita pun baik. Kalau kiri kanan kita teruk, maka keputusan kita pun macam Firaun jugalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.